Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mempelajari perkara muamalat berjahaz untuk tajuk yang kelima, syarikat, iaitu asyarikah bagi siri yang pertama. Sebelum cikgu memulakan pelajaran, cikgu harapkan semua murid telah pun mengeluarkan kitab muamalat berjahaz. Sila rujuk halaman 31 hingga 38 untuk tajuk syarikat. Keluarkan juga buku tulis untuk kita menjawab soalan latih to be nanti ya. Sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran yang kita ingin capai di akhir pembelajaran kita nanti. Saya harap di akhir pembelajaran murid-murid dapat memahami pengertian dan hukum syarikat, mengetahui jenis-jenis syarikat, hukum dan syarat-syaratnya. Pengertian syarikat. Pengertian syarikat ni ada berbagai pendapat. Ya, menurut pendapat ahli fiqh mazhab Syafi'i mengatakan syarikat ialah sabitan hak pada satu benda iaitu harta yang dipunyai oleh dua orang atau lebih secara berkongsi iaitu milik bersama. Menurut ahli fiqh mazhab Hanafi pula, syarikat bermaksud suatu akad iaitu kontrak antara dua orang yang berkongsi modal dalam sesuatu perniagaan untuk mendapatkan untung. Jadi kesimpulannya, syarikat ialah suatu perkongsian antara dua orang yang sama-sama melabur modal dan berusaha sehingga mereka mendapat keuntungan yang akan dibahagikan secara adil. Itu maksud syarikat. Saya ulang lagi sekali. Maksud syarikat ialah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih pun boleh. Ya, dua orang yang sama-sama melaburkan modal dan berusaha sehingga mereka mendapat keuntungan yang akan dibahagikan secara adil. Baik. Sebelum tu murid-murid kena faham apakah perbezaan antara syarikat dengan perkongsian seperti tajuk yang kita belajar sebelum ni. Antara perkongsian dan syarikat mempunyai konsep yang berbeza. Jika perkongsian ialah suatu akad perkongsian antara dua orang atau lebih iaitu pemilik modal dan pengusaha. Pemilik modal mengeluarkan modal dan pengusaha mengusahakan modal tersebut untuk suatu perniagaan. Bila ada keuntungan, mereka membagikan keuntungan itu mengikut persetujuan bersama. Perkongsian antara pemodal dan pengusaha. Manakala syarikat pula, suatu perkongsian antara dua orang yang sama-sama melabur modal dan berusaha. Itu bezanya. Bila syarikat, dua orang atau lebih sama-sama mengeluarkan modal dan mengusahakan perniagaan itu sehingga mereka mendapat keuntungan yang akan dibahagikan secara adil. Jadi murid-murid faham perbezaan antara perkongsian iaitu al-mudharabah dengan syarikat. Hukum syarikat ialah harus. Seperti mana dalil keharusan syarikat, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, aku adalah orang ketiga bersama-sama dua orang yang berkongsi selagi salah seorang daripada mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika dia mengkhianatinya, maka aku meninggalkan mereka berdua, iaitu mengangkat keberkatan dari mereka berdua. Seterusnya, kita lihat jenis-jenis syarikat. Jenis syarikat yang pertama iaitu syarikatul amwal. Yang kedua, syarikatul a'mal ataupun syarikatul abdan. Syarikat yang ketiga, syarikatul wujuh ataupun syarikatul alad doman. Ulang semula. Syarikatul amwal, syarikatul a'mal atau syarikatul abdan. Yang ketiga, syarikatul wujuh atau syarikatul alad doman. Syarikatul amwal terbagi pada dua iaitu syarikatul inan dan syarikatul mufawadah. Apakah yang dimaksudkan dengan syarikatul inan?
Syarikatul inan ialah perkongsian dua orang atau lebih dengan syarat sama-sama mengeluarkan modal untuk berniaga. Keuntungan dibahagi berdasarkan modal masing-masing. Di sini cikgu nak jelaskan syarikatul inan dia berkongsi antara dua orang atau lebih sama-sama keluarkan modal, tetapi modalnya terpulang kepada kemampuan ataupun pihak si A dan si B nak keluarkan modalnya berapa. Dia tak tetapkan mesti sama. Contoh kalau si A nak keluarkan RM5,000, si B RM10,000 pun boleh. Dan keuntungan dibahagi berdasarkan modal masing-masing. Maknanya jika modalnya besar, keuntungannya pun dia akan dapat banyak. Modal sedikit, keuntungannya dapat sedikit. Keuntungan dibahagi berdasarkan modal. Hukum syarikatul inan ialah harus, iaitu boleh dilaksanakan syarikatul inan tersebut. Apakah pula yang dimaksudkan dengan syarikatul mufawadah? Syarikatul mufawadah ialah perkongsian dua orang atau lebih dengan syarat sama pada modal, pengurusan dan agama. Lihat di sini perbezaan antara syarikatul mufawadah dengan syarikatul inan tadi. Mufawadah dia kata dua orang atau lebih dengan syarat sama pada modal, pengurusan dan agama. Modal yang dikeluarkan itu mesti jumlah yang sama. Jumlah yang sama. Kalau seorang keluarkan RM5,000, A RM5,000, B pun mesti RM5,000, C pun mesti RM5,000. Kemudian pengurusannya pun mesti sama. Dari segi kerjanya mesti sama. Kemahirannya mesti sama. Itu yang dimaksudkan dengan mufawadah. Hukum syarikatul mufawadah ini tidak sah. Kerana apa tidak sah? Kerana kontraknya iaitu pengurusannya terlalu mengongkong dan tidak mungkin dapat dilakukan sepenuhnya. Dan terdapat unsur gharar, iaitu penipuan dan tidak jelas. Faham ya? Syarikatul mufawadah tidak sah kerana dia kena keluarkan modal dengan nilai yang sama. Lepas tu dari segi pengurusan kerjanya pun mesti sama. Itu syarikatul mufawadah tidak sah. Baik, kita lihat pula pengertian syarikatul a'mal iaitu syarikatul abdan. Iaitu perkongsian dua orang atau lebih yang sama-sama bersetuju membuat suatu kerja mengikut tanggungjawab masing-masing dan hasilnya dibahagi sama rata. Syarikatul a'mal ini syarikat yang melibatkan kemahiran pekerjaan seperti menukang, membersihkan kebun dan membuka bengkel. Kedua-dua pihak akan berkongsi membuat dan bekerja seperti yang dicontohkan tadilah. Kemudian hasil yang didapati akan mereka bagi bersama. Syarikat jenis ini boleh disebut dengan nama pekerjaan yang dilakukan seperti syarikat tukang kayu, syarikat tukang besi, syarikat memperbaiki kereta, bengkel kan, syarikat pengangkutan. Jika bengkel, contohnya syarikat bengkel melibatkan pekerjaan seseorang. Jadi untuk melakukan pekerjaan perkongsian yang melibatkan pekerjaan, dia melibatkan kemahiran yang berbeza. Faham? Jadi hukum syarikatul a'mal ini adalah tidak sah kerana apa? Syarikat yang sebenarnya adalah dikhususkan pada harta dan bukannya pada pekerjaan. Terusnya, kita lihat apakah pengertian syarikatul wujuh ataupun syarikatul alat doman. Ia bermaksud perkongsian dua orang atau lebih yang terkenal di kalangan masyarakat tanpa mengeluarkan modal. Mereka membeli secara hutang atas tanggungan masing-masing dan menjualnya secara tunai.
Jual beli dilakukan tanpa melibatkan modal dan kepakaran. Ni jual beli atas angin. Tak ada keluarkan modal. Dia ambil barang, dia jual. Jika terjual, dapatlah keuntungan. Jika tak terjual, dia akan kembalikan semula kepada kedai yang dia ambil tadi, pemborong yang dia ambil tadi. Hukum syarikat wujud adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana tiada bergantung dengan modal ataupun kerja. Tidak melibatkan keluarkan modal dan tidak bekerja. Dan tidak sah juga kerana terdapat unsur penipuan. Kerana tidak ada kerja yang tertentu yang ditetapkan antara rakan kongsi. Dan tanggungan pula pada individu yang bukannya syarikat tersebut. Baik, sebagai pengukuhan, murid-murid boleh jawab soalan latih tubi tersebut di dalam buku tulis. Soalan yang pertama, apakah pengertian syarikat? Kedua, sebutkan hukum syarikat. Dan ketiga, nyatakan jenis-jenis syarikat. Baiklah, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.